tadi, bahawasanya ada 12 perkara yang perlu kita raih untuk jadikan wuduk kita tadi sah, maksudnya boleh digunakan untuk sembahyang kita menjadi sah. Itu maksud dia. Antaranya kita sebut mesti Islam, mesti memayyiz, kemudian mengetahui kaifat keduanya dan sebagainya. Hari ini ataupun sekarang ni kita nak berbincangkan berkenaan dengan kata musannif wuduk orang yang mempunyai darurat. Muka surat 48. Siapa yang ada kitab Rumi ni, muka surat 48. Okey, baik. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Kata tuan pengarang rahimahullah, dan ditambah bagi wuduk orang yang mempunyai darurat 3 syarat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dengan syarat sah yang 12 kita sebut sebelum bersembahyang tadi adalah khusus bagi orang yang tak ada penyakit yang saya sebut tadi. Dia maksudnya orang yang sihat walafiat. Tetapi bagi ada orang yang mempunyai penyakit yang disebut apa? Yang disebut kat sini ada 3 jenis. 3 jenis ataupun banyak jenis lagi lah, tapi yang masyhur 3 jenis. Iaitu apa dia? Iaitu orang yang mempunyai kencing tak lawas. Satu, kencing tak lawas. Maksudnya air dia punya apa? Ataupun kita kata apa? Pipe dia bocor lah, pipe dia loose kan? Sentiasa setiap masa dia keluar titik air kencing, stik. Boleh faham kan? Ataupun orang yang punya kentut tak lawas, kejap dia tak boleh kontrol kentut, tiba-tiba keluar lagi. Ataupun orang yang mempunyai, dia panggil apa? Mani yang keluar secara tidak boleh dikontrol. Sitik. Ada setengah orang macam tu, pada penyakit macam tu. Jadi berkenaan dengan orang yang kena penyakit tadi, dipanggil apa? Dipanggil orang ni mempunyai, dipanggil apa? Darurat. Orang dipanggil apa? Darurat. Tuan musannif kata tu orang yang mempunyai darurat, iaitu orang yang ada penyakit tadi, kencing tak lawas. Jadi sebab apa? Sebab apabila contoh kita ambil wuduk, kan? Kita ambil wuduk. Kalau orang tu kencing, maksudnya wuduk dia terbatal, betul tak? Wuduk dia terbatal. Jadi kalaulah dia memang penyakit ni, kencing tak lawas ni, maksudnya kita katakan wuduk dia tu sentiasa lah, kita kata tak sah, betul tak? Betul tak? Sentiasa tak sah macam tu, sebab kencing dia tak mati. Boleh faham? Jadi kita kata musannif, bagi orang yang diuji dengan penyakit ni, diberi, maksudnya ada, mesti dia kena raikan tambah lagi 3 syarat. Bagi dia kiranya tadi dah 12 syarat, sekali kena tambah lagi jadi 3, tambah kiranya semuanya berapa jadi 15 syarat bagi orang yang ada penyakit yang saya sebutkan tadi. Baik, kata musannif, maka ada orang yang mempunyai darurat itu ada 3 syarat. Okay, kata musannif lagi, dan ditambah bagi wuduk orang yang mempunyai darurat 3 syarat pula. Dia kena tambah lagi. Pertama, mendahulu akan istinja dan tahaffuz, yakni berhati-hati atas wuduk. Baik, dia ada penyakit tadi, iaitu kencing tak lawas tadi. Okey, macam mana dia nak solat? Dia mesti buat first, dia mesti istinja dulu. Maksud istinja adalah mencuci semampu mungkin najis yang apa? Yang kena pada badan dia. Boleh faham kan? Mencuci semampu mungkin najis yang kena pada badan dan juga baju dia, semampu mungkin. Boleh faham kan? Semampu mungkin. Okey, itu pertama, dia cuci dulu. Yang kedua, dia mesti tahaffuz. Apa maksud tahaffuz? Dia mesti berhati-hati. Dia mesti jaga dia punya, contohnya zakar dia tu daripada apa? Daripada kita kata terkeluar terlampau sangat, terlampau banyak sangat apa? Air kencing tu tadi. Dikatakan setengah pada kitab mesti apa? Mesti balon. Setengah kitab. Setengah daripada kitab. Setengah kitab lagi dia kata tak wajib. Setengah daripada kitab lagi dia kata maksud menjaga ni, berhati-hati ni ada, kalau macam orang tu loose, dia punya apa? Zakar, dia tak boleh nak kontrol air kencing tadi, dia mesti selepas dia cuci dia punya zakar tadi daripada najis, dia kena balon. Dia kena balon.
Dia kena balut pakai kain lah. Itu kata apa? Pada sebahagian kitab. Pada sebahagian kitab lagi dia kata apa? Cukup untuk dia jaga hati-hati ya. Jangan sampai terlampau merecik sangat dia punya apa? Dia kencing tadi. Yang kena balut. Tapi kalau jangan apa setengah-setengah kata. Jadi kena ikat getah apa tak wajib. Setengah orang kata ikat getah pun nanya orang. Tak sampai wajib ikat getah. Ya? Boleh. Okay, boleh faham kan? Maksud pertama, mesti kalau dia nak sembahyang, dia kena apa? Basuh dulu, istinja dulu. Dia kena basuh zakar dia dan juga jaga-jaga hati-hati. Daripada apa? Daripada meleleh terlampau sangat air kecil dia tadi. Ya? Ya? Pampers. Tu boleh tu antara salah satu daripada cara tahafuz lah, berjaga-jaga. Bagus. Tuan Haji ingatkan masalah pampers tadi. Okey. Jadi kita kata kalaulah dia nak sembahyang, dia mesti tukar pampers tu first. Boleh? Kemudian dia mesti pakai pampers dia. Pakai pampers dia, sekali kita akan sebut lah. Lepas tu dia kena buat apa? Okay, boleh ya? Itu dia kena, tu syarat pertama dia mesti apa? Selesai. Ada pampers senang lah. Mana tadi? Hilang pula. Okey. Yang kedua, wajib mualat atas istinja dan tahafuz, yakni berhati-hati. Dan antara tahafuz, berhati-hati dan wudu. Ni dia ulang ni. Dia ulang padam. Kata apa? Wajib mualat. Maksud mualat apa? Berturut-turut. Maksud mualat apa? Berturut-turut. Wajib berturut-turut antara istinja dan tahafuz, yakni berhati-hati. Dan antara tahafuz ni padam ni. Dan antara tahafuz, berhati-hati dan wudu ni. Dan antara wudu dan sembahyang. Boleh faham? Maksudnya dia kena jaga antara apa? Dia kena antara jaga selepas dia istinja tu, dia mesti terus pakai pampers macam Tuan Haji sebut ni, terus pakai pampers, dan dia boleh pakai pampers tu terus kena sembahyang. Boleh faham kan? Dia mesti berturut-turut. Tak boleh dia apa? Dia tak boleh dia selepas dia istinja, dia tunggu lama dia relax. Kalau dia relax, dia tak berturut-turut tadi, kita kata apa? Dia kena mesti ambil wudu balik. Dia kena buat ulang balik. Nanya. Boleh faham kan? Ataupun dia ambil wudu, dia pakai pampers. Boleh? Kemudian dia tak solat lagi dulu. Tak boleh. Kita kata apa? Tak boleh. Disebutkan kadar mualah tu, kadar mualah pada apa? Pada tak kala jangan sampai dia punya apa? Air dia kering. Wuduk dia kering, kadar mualah dia. Contoh dia ambil apa? Dia ambil wuduk. Dia wuduk dalam keadaan basah tu, dia apa? Mesti terus pakai pampers tadi, dia terus solat. Bila dia mula solat tu dah settle dah, tak apalah. Waktu dia solat dia kering tu tak kira lagi lah, tak ada masalah lah. Boleh faham kan? Itu maksud kadar mualah, mesti dia tak boleh tunggu sampai apa? Air wuduk dia tadi kering. Tak boleh. Boleh kan? Dan ketiga kata musannif, diperbuat sekalian itu kemudian daripada masuk waktu sembahyang. Jadi orang yang ini mesti apa? Mesti dia start untuk nak apa? Nak ambil wuduk ataupun nak mandi wajib tadi selepas mana? Selepas masuk waktu. Boleh faham kan? Kalau dia buat sebelum daripada masuk waktu, tak dikira. Dia kena ambil pula selepas dia masuk waktu. Boleh faham tak? Maksudnya sebelum zuhur, kita katakan sebelum zuhur dia pindah ambil wuduk dan juga dia basuh, cucilah dia punya kotoran tadi kan. Tak masuk waktu lagi. Okay, tiba-tiba masuk waktu zuhur. Waktu tu macam mana? Dia kena ambil balik. Boleh faham tak? Dia kena ambil balik. Jadi kalau dia nak selesai, dia tak mahu buat banyak kali, dia mesti apa? Dia mesti tunggu bagi masuk waktu dulu. Boleh faham kan? Tunggu bagi masuk waktu. Okey, dah masuk waktu zuhur, buat berdasarkan turutan tadi. Mula-mula mesti cuci najis, kemudian apa? Tukar pampers dia tu dan jaga, dan kemudian apa? Baru dia ambil wuduk, seterusnya apa? Mualah berturut-turut. Tak payah tunggu-tunggu. Lepas habis wuduk, tu apa? Terus lakukan solat. Boleh faham kan? Tu bagi syarat orang yang ada penyakit yang saya sebut tadi, kencing tak lawas ataupun kentut tak lawas ataupun mani yang keluar secara berterusan.
Yang ni dia panggil apa? Orang yang mempunyai penyakit darurat. Darurat. Dia memang tak boleh buat apa? Tak boleh buat apa? Boleh nampak kan? Sitan. Ya, banyak fardu. Maksud dia tadi, kita kata hak yang perbuatan, ni tambah satu kan. Perbuatan tadi yang kita katakan tadi, wuduk tadi, mualat tadi, kiranya dia boleh selesai fardu, tapi disebutkan oleh ulama keringanan boleh untuk dilaksanakan sunat. Boleh untuk dilaksanakan sunat. Tapi kalaulah dia nak mengumpulkan antara dua fardu, tak boleh. Contoh macam mana? Dia sembahyang apa tadi? Zuhur. Kemudian dia kata ada yang dia tinggal qada lupa. Betul tak? Dia tinggal qada, contoh qada apa maghrib tu. Dia nak sembahyang, tak mesti ambil buat baru. Buat repeat the same process. Sama boleh proses sama. Boleh faham eh? Itu masalah. Sebab apa? Nanti kita akan belajar bab tayamum, bahawa tayamum khusus kepada solat fardu dan sebahagian solat sunat. Tapi tak boleh menggabungkan antara dua solat fardu. Boleh faham? Sama hukumnya dengan tayamum. Jadi kita akan sebut kat belakang ni. Boleh? Belakang ni tak? Kitab lain lah. Seterusnya kata musannif rahimahullah, air mutlak. Kita nak belajar berkenaan dengan air mutlak pula. Bila kita tahu dah ambil wudu, kena mesti apa? Mesti ada air mutlak. Macam mana pula kriteria air mutlak tu? Okey, kata musannif, syahdan, maka tiada sah mengangkat akan hadas dan menghilang akan najis melainkan dengan air yang mutlak. Faham tak? Maksudnya mesti air mutlak. Jadi jikalaulah wuduk tadi tak boleh untuk kita guna air susu, tak boleh untuk kita guna air Milo, tak boleh kita guna air sirap. Untuk apa? Untuk ambil wuduk dan juga menghilangkan najis. Tak boleh. Contoh kenapa dia buang air, dia berak, dia basuh pakai apa? Air sirap. Sah tak istinja dah tu tadi? Tak sah. Masih lagi dia pergi kekal kesan najis, asar najis. Walaupun ain najis dia tak ada. Apa maksud ain? Ketulan najis tu dah tak ada. Walaupun dah hilang disebabkan air apa? Air sirap tadi, kesan najis tu masih ada. Boleh faham kan? Tak boleh. Tak boleh guna air sirap ataupun air Milo. Boleh kan? Okey. Apa dia air mutlak? Okey, kita tengok kata musannif. Iaitu tiap-tiap air yang sunyi daripada qaid yang lazim. Seperti yang sunyi daripada qaid yang lazim disebut akan dia pada ketika disebut akan air seperti tebu dan gula dan sabun dan umpamanya. Dia apa pula ni? Qaid lazim tak qaid lazim ni? Baik. Apa maksud kalam musannif di sini? Adalah apa? Air mutlak. Apa maksud air mutlak? Adalah air yang kita boleh sebut air sahaja. Kita sebut kata air saja. Boleh sebut air saja. Okey, boleh? Tu air. Kalau macam mana? Dia kata apa? Kalaulah ada jenis air yang mesti kita sebutkan di samping air tu ada kalimat yang lain. Macam mana tu? Contoh macam air sirap tadi. Air sirap tadi kan? Air sirap. Kalau orang tanya kita, kita ada pegang ayat sirap kan? Kita ada pegang ayat sirap. Orang tanya kita, apa dekat tangan Tuan Haji? Kita kata, ni ayam. Kita kata apa? Ini ayam. Perkataan kita tu tadi, betul ke tak? Betul tak? Perkataan kalau kita sebut ayat saja, tu maksud ayat kosong dia tak? Kalau kita sebut ayat saja. Tapi kalau ayat sirap, kita mesti sebut perkataan sirap juga. Kalau kita tak sebut perkataan sirap tu, kita kata apa? Kita bohong, menipu. Itu masuk qaid lazim yang di sini. Maksudnya air yang tidak perlu kita untuk apa? Untuk sebutkan perkataan tambahan di belakangnya. Itu masuk qaid lazim. Sekali lagi, air yang mutlak adalah air yang tidak memerlukan kita untuk apa? Untuk menyebut perkataan tambahan di samping perkataan air tadi.
Boleh faham? Contoh kita kata berkenaan dengan ayat-ayat kosong kita buat tu, kan? Kita kata ni ayat kosong. Betul? Kata kita tak buruk. Tapi kalaulah kita sebut pada apa? Pada hak air sirap ataupun air Milo, kita kata ni ayat, kita berhenti kat situ. Waktu tu kita bercakap betul ke kita buruk? Kita buruk. Sebab apa? Sepatutnya itu adalah air sirap, bukan air apa? Air Milo. Bukan air Milo. Bukan air kosong. Air Milo lapang pula. Sekali lagi ada air sirap ni. Allah, lapar ni. Okey. Maksud air tak buat. Okey. Boleh faham kan? Maksud qaid lazim. Qaid lazim tu kena faham baik-baik. Tapi dia tinggi ni. Thomson ni dia tinggi. Bukan untuk budak-budak ni. Ni qaid ni pada kitab besar-besar. Tapi boleh faham kalimat saya tadi? Boleh Okey, settle. Kita tengok. Kita baca sekali lagi. Maka tiada sah mengangkat akan hadas dan menghilang akan najis melainkan dengan air yang mutlak. Boleh faham? Iaitu tiap-tiap air yang sunyi. Maksud sunyi apa? Yang tiada. Yang sunyi ataupun kosong. Iaitu air yang sunyi tiada ataupun kosong daripada qaid. Apa maksud qaid? Qaid ni kata tambahan. Kata tambahan di belakang kata air. Qaid ni ada kata tambahan. Contoh air sirap. Sirap tu dipanggil apa? Qaid. Boleh faham? Kata tambahan. Air mawar. Mawar tu dipanggil apa? Qaid. Boleh faham Kalau Melayu saya tak tahulah panggil apa. Imbuhan bukan kan? Imbuhan yang tu lah. Apa dia orang Melayu? Kata tambahan lah kan? Kata tambahan lah, kata tambahan. Saya tak ada Melayu. Tapi qaid ni bahasa Arab ni, bahasa Arab kan? Qaid, kata tambahan ni. Boleh kan? Okey. Tak sampai. Okey. Tak dapat. Okey, air yang sunyi iaitu yang tiada daripada qaid. Apa maksud qaid? Kata tambahan yang lazim. Apa maksud lazim? Yang tidak boleh dipisahkan. Maksud lazim apa? Yang tidak boleh dipisahkan. Tulis kat situ. Jikalau kita cuba pisahkan, nescaya percakapan kita tadi menjadi bohong ataupun dusta. Itu maksud dia. Boleh faham tadi yang saya sebut tadi, yang masalah air Milo, air sirap tadi. Okey ya? Yang lazim disebut, yang mesti disebut akan dia pada ketika disebut akan air. Maksudnya apabila kita sebut air tu tak boleh untuk kita stop. Kalau kita kata pada air sirap, kita sebut air saja, kita tak boleh murung. Mesti kita tambah pula perkataan sirap supaya kena pada hakikat air tadi. Boleh faham kan? Itu masuk qaid yang lazim tadi. Seperti ketika disebut akan air seperti tebu. Contoh kita boleh sebut air tebu, betul tak? Mesti perkataan air tebu. Air tebu kita sebut air saja tak boleh, tak kena. Mesti kita sebut tebu belakang. Boleh kan? Dan gula dan sabun dan umpamanya. Boleh nampak kan? Itu detail sikit dia ni. Perbahasan dia. Setelah dan iaitu air, dan iaitu tiap-tiap air yang turun daripada langit seperti air hujan dan air embun. Itulah air embun ke air hujan tu dikatakan sebagai air mutlak, kan? Atau air yang keluar daripada bumi seperti air laut dan air sungai dan air telaga. Maka sekaliannya itu suci dirinya dan suci bagi lainnya. Maksudnya boleh untuk apa? Digunakan untuk bersuci. Boleh faham Okey. Atas barang apa sifat ia, atas barang apa sifat ada ia. Maksudnya atas apa segala sekalipun boleh untuk digunakan untuk apa? Untuk bersuci. Okey, settle. Seterusnya sebab yang menghilangkan nama air mutlak. Ini perbahasan detail sikit ni. Apakah yang menyebabkan berkenaan dengan sesuatu air mutlak tadi hilang air, bahawa dia itu dipanggil sebagai air mutlak? Ada sebab tak? Ada sebab. Ini detail sikit.
kita baca. Sampai dua setengah halaman kan? Kita ambilkan ni. Okey, faham baik-baik ya? Okey. Tanbih, dan hilang nama air mutlak pada segala air yang tersebut itu dengan salah satu daripada 3 sebab. Tuan Musannif kata, kalau kita jumpa air mutlak, apa dia? Air paip contoh yang kita kan, air rumah, air paip tu, air takungan, air hujan, okey boleh? Boleh tak air mutlak tadi berubah daripada apa? Daripada air mutlak kepada menjadi air yang lain. Tuan Musannif kata, boleh dengan 3 sebab. Ada 3 sebab yang akan menyebabkan air mutlak tadi tak boleh untuk digunakan untuk bersuci ataupun menghilangkan najis. Apa dia kata musannif? Pertama, sebab mencampuri akan dia oleh benda yang suci yang tiada jadi ia daripada air dan terkaya air itu daripadanya, akan sebagai bercampur yang tiada boleh dibeza akan dia daripada air seperti sabun dan air mawar dan garam bukit, dan mengubah ia akan air pada sifatnya akan ubah yang banyak sekira-kira hilang padanya nama air mutlak dan dinama akan dia air sabun dan air mawar dan air garam jua. Itu dia panjang kan? Maksud dia apa dia ni? Maksud Tuan Musannif ni, pertama, air mutlak tadi boleh berubah sifat dia dengan apa? First yang disebut oleh musannif, iaitu bercampur sesuatu benda yang suci. Macam mana tu? Benda yang suci macam contoh Milo kan? Suci tak Milo? Suci tak? Bukan najis. Sirap, Kodia sirap, suci tak? Suci, bukan najis. Okey, boleh berubah tak? Okey, dia kata kalaulah air mutlak tadi diletakkan padanya benda suci seperti apa tadi? Milo ataupun apa? Sirap diletakkan. Okey, itu yang pertama akan menyebabkan perubahan yang berlaku pada air tadi. Okey, Tuan Musannif ada letakkan beberapa syarat. Okey, Tuan Musannif kata apa? Mesti benda yang mengubah sifat air tadi itu ialah benda yang suci yang bukan daripada asal air. Apa maksud bukan daripada asal air? Iaitu benda asing. Milo daripada asal air? Bukan. Sirap daripada asal air? Bukan. Tapi kalaulah warna lumut, ni dengar ni, warna lumut. Warna lumut ni datang daripada mana? Air. Dia tukar air jadi warna hijau. Dia tukar jadi warna